KPM. Didik TV KPM. Ya, saya dapat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tak apa, saya tambah lagi satu, Cikgu. 6. Cikgu, hari ni macam sangat panas, Cikgu. Banyaknya duit, Sean. Tak perasan pula. Yelah, Cikgu. Banyak duit kan? Saya nak beli apa? Sean nak simpan ke nak melabur duit tu? Simpan? Labur? Apa bezanya, Cikgu? Ada beza tu. Ada ke? Nak tahu ke? Nak. Jom masuk kelas saya. Okey, jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Matematik tahun 5 bersama dengan Cikgu Syaril. Hai Cikgu. Okay. Hai Sean, apa khabar, sihat? Sihat Cikgu, apa khabar Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Alright Cikgu, dan kita juga ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Haslia. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Okey, terima kasih Cikgu. Dan Cikgu Syaril, kita tahu kan bahawa kita akan bersama dengan mermaid yang akan berada bersama kita dalam talian kan Cikgu? Betul Sean. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Ya, itulah dia muka-muka yang akan bersama kita. Boleh tak Cikgu kenalkan mereka kepada kita semua? Okey Sean, terima kasih. Kita akan bersama dengan 4 orang daripada SK Sri Samudra yang mereka ni adalah tahun 5 yang akan bersama dengan kita dalam topik hari ini. Okey, baik. Sama kita ialah yang pertamanya adalah Kasih. Hai Kasih. Lambai sikit. Itulah Kasih. Kasih Semaya. Yang kedua kita ada Muhammad Syakir. Hai Syakir. Okey, yang ketiga kita ada Muhammad Syahir. Hai Syahir. Dan yang keempat kita ada Muhammad Haris. Hai Haris. Okey, yang keliru Sean, kita ada 2 orang yang kembar di situ, Syahir dan Syakir. Oh, iyalah Cikgu. Okey, baik Cikgu. Apa yang kita akan belajar hari ini Cikgu? Hari ini kita akan belajar faedah dan dividen. Kita okey. akan belajar apa beza antara dividen dan faedah, di mana kita nak sebut tentang dividen dan di mana kita nak sebut pasal faedah. Nanti kita akan belajar. Okey, baik Cikgu. Jom kita mulakan. Okey, terima kasih Sean. Kita akan bermula tentang berkaitan dengan apa faedah dan juga dividen ini, iaitu tajuk yang ada dalam tahun 5. Baik, apa yang kita nak sebut tentang simpanan? Yang ada simpanan ialah wang yang disimpan dan digunakan apabila perlu. Okey. Baik. Kemudian kita tengok pula, simpanan adalah wang yang boleh dikeluarkan bila-bila masa. Okey. Apa kaitan faedah dengan dividen ni? Adalah kaitan dengan antara simpanan dan pelaburan. Okey. Simpanan adalah wang yang boleh dikeluarkan bila-bila masa. Kita simpan, nak keluarkan bila-bila pun tak ada masalah. Yang kedua, simpanan ialah wang permulaan simpanannya adalah rendah. Okey. Dan yang ketiga, simpanan biasanya kita akan dapat faedah daripada bank antara 1 hingga 2% setahun. Dan berikutnya adalah pelaburan. Okey. Jadi kita sebut tentang faedah, dividen, kemudian kita akan kaitkan dengan simpanan dan juga pelaburan. Di mana kita nak sebut tentang dividen, di mana kita akan sebut tentang faedah. Baik, tadi kita cerita tentang simpanan. Dan seterusnya pelaburan. Pelaburan ialah wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan. Okey, pelaburan dia ada perkara-perkara yang perlu dikaitkan dengan pelaburan, iaitu pertamanya, wang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang. Okey. Berbeza dengan simpanan tadi. Okey. Yang keduanya, wang permulaan bergantung pada jenis pelaburan. Ada yang perlu kita gunakan ataupun simpan banyak, pelabur banyak, ataupun ada yang sikit. Bergantung pada jenis pelaburan. Okey. Yang ketiganya, untung diberikan sebagai dividen atau bonus. Jadi kita dah sebut di sini, bila sebut pelaburan, dia akan berikan dividen kepada pelabur. Okey. Dan seterusnya, kadar untung tinggi dan biasanya melebihi 2% tahun. Itu bagi pelaburan. Dan
kita dah tahu tentang perbezaan antara simpanan dan pelaburan, yang mana kita kaitkan tadi, simpanan akan dapat faedah dan pelaburan akan dapat dividen. Itu bezanya. Okey. Jadi kita akan cuba, sebab kita dah terangkan apa beza antara simpanan dan juga pelaburan, kita akan tanya kepada 4 orang yang bersama dengan kita, apa beza antara pelaburan dan juga simpanan. Baik. Yang pertamanya, sebab kita nak tahu sama ada mereka faham ataupun tak, kita akan tanya apakah beza akaun simpanan dan akaun pelaburan. Okey, yang pertama, kita nak tanya, siapa nak jawab yang pertama, akaun simpanan tu? Apa beza antara akaun simpanan dan pelaburan? Okey, siapa nak jawab untuk soalan yang pertama? Okey, angkat tangan. Siapa nak? Okey, Kasih. Baik, Kasih, apa jawapan bagi akaun simpanan? Apa yang kita nak bagi tahu, apa beza antara akaun simpanan dan juga pelaburan? Okey, Kasih. Akaun simpanan ialah disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Okey, ingat yang tadi fakta tadi, iaitu wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Okey, betul ke? Kita cek. Okey, betul lah, Sean. Betul. 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 Kita berikan ganjaran untuk Kasih. Kasih. Kita Baik, bagi Ibu. satu di sini. Okey, tanya Kasih. Tanya Kasih. Yang kedua, kita tengok apa beza antara simpanan dan pelaburan pula. Tadi kita sebut tentang simpanan, sekarang ni tentang pelaburan. Siapa nak jawab yang kedua? Siapa? Sean, pilih Sean. Saya nampak Syahir yang angkat tangan Syahir dulu. Okey, Syahir. Okey. Apa jawapannya, Syahir? Wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang memberikan keuntungan. Okey, bagus. Kita tengok betul ke jawapannya? Cikgu dah cakap bagus dah. Oh, betul rupanya. Betul. Betul. Iaitu wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang memberikan keuntungan. Okey, kita bagikan ganjaran untuk Syahir. Okey, tahniah Syahir. Baik, kita tengok seterusnya. Apakah contoh akaun simpanan dan akaun pelaburan? Dia ada contoh dia. Okey. Baik, kita tanya siapa yang nak jawab. Ada 2 jawapan lagi. Okey, Haris angkat tangan. Haris dulu. Okey, Haris. Apa untuk akaun simpanan? Simpanan wang di bank. Okey, bagus. Kalau kita simpan di bank. Simpan di bank. Kena ingat yang tu. Okey. Baik. Dan seterusnya, satu lagi je. Okey, kita bagi ganjaran. Okey, ganjaran pada Haris dulu. Siapa tadi? Haris. Okey, tahniah Haris. Okey, dan yang keempat. Satu je jawapan lagi. Siapa nak jawab? Syakir. Okey, silakan Syakir. Pelaburan emas, hartanah, saham dan banyak lagi. Okey, jadi bila sebut pelaburan, kita boleh kaitkan dengan pelaburan emas, hartanah, saham dan berbagai-bagai lagi jenis pelaburan. Okey, betul tak jawapan? Betul. Tahniah untuk siapa? Syakir. Syakir dapat ya? Syakir dapat satu. Ganjaran. Okey, tahniah untuk Syakir, Syahir, Kasih dan juga Haris. Semua jawapannya betul. Betul. Tanya kepada anda semua dan sekarang kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM, di mana mata pelajaran kita pada hari ini adalah Matematik tahun 5 bersama dengan Cikgu Syahril dan juga Cikgu Hasliah sebagai jurubahasa isyarat kita. Baiklah Cikgu Syahril, jom kita teruskan. Okey Sean, kita teruskan untuk faedah dan dividen. Kita dah tahu tentang simpanan dan juga pelaburan dan kita nak tahu di mana pengiraan bagi faedah dan juga dividen. Dia ada pengiraan dia. Okey. Baik. Kita tengok ini contoh-contoh faedah yang diberikan oleh bank kepada sesiapa yang menyimpan. Okey, ini contoh yang kita boleh tengok, iaitu contoh daripada bank yang berikan 3% faedah bagi daripada bank tersebut. Seterusnya contoh dividen yang diberikan kepada
pelabur-pelabur. Okey, pelabur akan dapat beberapa nilai di situ dan sini kita dapat dividen 4%. Wow. Baik, itu adalah dalam peratusan. Jadi bila kita belajar tentang peratusan, kita belajar tentang faedah dan dividen ini maksudnya ada kaitan. Ya. Okey. Dan kita tengok macam mana pengiraan bagi simpanan. Okey, kalau kita simpan, kita akan dapat faedah. Faedah. Okey. Ya. Jadi kalau kita tengok simpanan kita sekiranya 6,000 Ya. dan bank berikan faedah sebanyak 2%. Baik. Macam mana kita nak cari faedah kita? Ingat bank akan beri pada kita. Baik, kita kira bagi faedah kita akan kirakan 2% iaitu 2/100 didarabkan dengan simpanan kita sebanyak 6,000. Ya. Jadi 6,000 itu kita bahagikan dengan 100, kita akan dapat jawapannya 120. Jadi bank akan bagi kepada kita sebanyak RM120 Oh, okey. daripada simpanan kita. Ya. Jadi duit kita akan bertambah tak? Bertambah. Okey, bertambah. Jadi Ah. jumlah wang kita iaitu simpanan kita sebanyak RM6,000 ditambahkan dengan faedah yang bank bagi pada kita, kita akan dapat RM6,120. Jadi maksudnya itulah keuntungan orang menyimpan duit dalam bank. Ya. Okey. Baik, seterusnya kita tengok kaedah pengiraan bagi simpanan yang kedua. Ini contoh yang kedua, Sean. Faedah 3%. Sama juga pengiraan dia iaitu 3/100 darabkan dengan 12,000. Okey. Jadi kita bahagikan 12,000 kepada 100, kita akan dapat 120 dan didarabkan dengan 3, kita akan dapat 360. Ya. RM360 kita tambahkan dengan simpanan kita iaitu sebanyak 12,000. Kita dah ada sekarang sebanyak RM12,360. Baik, ini contoh simpanan. Ya. Kalau kita simpan dalam bank, bank bagi faedah kepada kita mengikut nilai peratusan diberikan setiap tahun. Inilah jumlah yang kita akan dapat selepas setahun. Okey, kita tengok pula kalau kita melabur. Melabur contohnya pengiraan bagi dividen. Ya. Ingat tadi bila kita melabur kita akan dapat dividen. Ya. Dividen tu maksudnya akan dapat pada kita juga sebagai pelabur. Baik, contoh dia melabur sebanyak RM5,000. RM5,000 dapat dividen 5%. Macam mana kita nak kira? Sama je, Sean. Okey. Kita akan buat 5/100 darabkan dengan RM5,000. Kita akan dapat sebanyak RM250. Jadi tambah semula dengan duit pelaburan yang kita ada, kita akan dapat sebanyak RM5,250. Okey. Bendanya sama tetapi istilah yang berbeza. Pelaburan kita akan dapat dividen, Ya. dan kalau simpanan kita akan dapat faedah. Faedah. Kita tengok satu lagi contoh. Okey. Kalau dividen kita pelaburannya dia sebanyak RM8,000 dan dividen 4%. Banyak dia bagi 4%. Okey. Jadi kita cari 4/100 darab dengan RM8,000, kita akan dapat RM320. Baik. Jadi kita akan dapat dividen sebanyak RM320. Duit kita bertambah? Mestilah bertambah kan? Okey. Sebab kita melabur sebanyak RM8,000 dan seterusnya kita akan ada RM320 lagi dan kita akan dapat nilai dia RM8,320. Ya. Banyak, Sean? Banyak tu, banyak Ego. tu. Okey. Sekarang kita akan buat latihan. Okey. Pengiraan cikgu dah tunjukkan macam mana kita nak mengira bagi peratusan ataupun dividen dan juga faedah yang kita dapat daripada pelaburan dan juga simpanan. Ya. Jadi kita kena uji murid-murid kita yang ada di sini. Dia boleh tak mengira? Okey. Boleh tak dapat jawapan? Boleh kita mula, Sean? Boleh, cikgu, Kita silakan. tanya pada murid-murid yang ada dalam talian dan juga yang ada di rumah yang menonton, bagaimana nak dapatkan jawapan bagi soalan yang pertama. Baik. Soalannya, Salmi melabur di dalam sebuah koperasi sebanyak RM8,000. Selepas tahun, koperasi itu memberikan dividen sebanyak 4%. Berapakah jumlah wang Salmi selepas setahun? Okey, kita minta murid-murid yang ada dalam talian dan juga di rumah untuk mencari jawapan. Okey, gunakan kaedah yang cikgu tunjuk tadi. Okey. Macam mana, Sean? RM8,000 dia dapat RM8,000. dividen 4%. Okey. Yang ni sebab saya rasa cara pengiraan untuk faedah dan dividen sama je Sama, kan? Cuma betul. itu istilah yang digunakan sama ada Okey, betul, untuk sama. pelaburan ataupun simpanan. Ya, betul. Okey, baik. Kita tanya dulu murid yang ada dalam talian. Siapa yang dah siap tu, angkat tangan. Siapa nak cuba jawab? Okey, ada yang dah siap? Okey, saya siapa? nampak Kasih dengan Haris angkat tangan. Kasih yang angkat tangan dulu. Kasih Ayo. dulu. Okey, Kasih. Kita bagi pada Kasih dulu untuk jawab. Okey, Kasih, apa jawapannya, Kasih? Jawapannya ialah RM8,320. Okey, RM8,320. Macam mana dapat? Iaitu RM8,000 ditambah dengan
dividen yang diberikan. Okey, maksudnya jumlah dia RM8,320. Betul ke? Sean rasa betul? Macam betul, tapi Macam kita tengoklah jalan kena kira dia semak. kan. Betul, kita semak jawapan dia. Betul tak? Ya. 8,320. Betul lah, Sean? Betul? Betul. Tahniah. Okey, tahniah untuk Kasih. Okey, kita bagi ganjaran untuk Kasih. Tahniah, Okey, Kasih. Maksudnya Kasih dah tambahkan sebab soalannya dia tanya berapa jumlah wang salmi selepas tahun. Maksudnya pelaburan ditambahkan dengan dividen, dia akan dapat jumlah keseluruhan. Okey, tengok soalan kedua. Okey, baik cikgu. Syahrir melabur di dalam sebuah koperasi. Syahrir melabur dalam sebuah koperasi sebanyak RM12,000. Okey. Selepas setahun koperasi itu memberikan dividen sebanyak 5%. Baik. Berapakah jumlah wang Syahrir selepas setahun? Okey, tadi 400 tapi yang ni pula 5%. 5% banyak. Okey. Sebab nama Syahrir kita bagi banyak sikit. Nama cikgu kan. Okey. Okey. Daripada sini kalau saya boleh saya rasa cara untuk mengira ni mungkin 12,000 dah dengan 5%. Betul. Okey. Tapi yang tu pun kita kena tengoklah sama ada murid kita dah siap ke belum untuk tunjukkan ataupun untuk sebutkan jawapan anda. Siapa dah sedia? Siapa yang dah sedia tu boleh angkat tangan. Dan juga kepada mereka yang ada di rumah pun boleh cuba sekali dan kita boleh bandingkan Okey, dah jawapan. ada. Syahir dengan Syakir. Syakir angkat tangan dulu. Okey, Syakir. Ada jawapan Syakir? Jumlahnya? Okey, berapa jawapannya Syakir? Jawapan dia 12,600. 12,600. Kita semak jawapan. Betul tak? Okey. 12. Betul, Syakir. Tahniah untuk Syakir. Ganjaran untuk Syakir? Ya, ganjaran untuk Okey. Syakir. Kita bagi ganjaran orang yang berjaya menjawab. Ya. Okey. Kita tengok soalan yang ketiga. Okey. Soalan yang ketiga, hakim menyimpan wang sebanyak RM9,200. Dia guna istilah menyimpan. Tadi melabur. Okey. Di dalam sebuah bank, selepas tahun bank itu memberikan faedah sebanyak 3%. Berapakah jumlah wang hakim selepas setahun? Okey. Okey, boleh buat kiraan sekarang. Berikan masa sedikit. Yang berada di rumah jangan lupa kira. Saya rasa mungkin kesilapan yang akan dibuat oleh murid tu mungkin mereka dah kira 3% tu tapi lupa nak tambah. Betul ke? Ya, Macam betul. tu? Kebanyakan macam tu. Sebab dia nampak soalan dia tanya dividen kan, dia tanya faedah kan. Dia lupa nak tambahkan dengan duit asal. Okey. Okey. Jom kita tengok Ego. Yang Kita ni semak adalah jawapan. untuk Siapa jawapan boleh? untuk soalan yang terakhir kita. Siapa yang nak jawab? Okey, angkat tangan. Okey. Syahir. Nampak Syahir angkat Syahir. tangan Okey, dulu. jawapan Syahir. Syahir, unmute. Okey, jangan lupa untuk pasang mic. Unmute dulu. Ya Syahir, tak dengar? Okey, ya. RM9,476. RM9,476. Okey, kita semak. Betul lah. Betul. Okey, tahniah untuk Syahir. Ganjaran untuk Syahir. Satu ganjaran untuk Syahir. Okey, tahniah. Dan soalan yang terakhir Ya, cikgu. Okey, teruskan. Sarah menyimpan wang sebanyak RM8,400 di dalam sebuah bank. Selepas setahun, bank itu memberikan faedah sebanyak 2%. Berapakah jumlah wang Sarah selepas setahun? Okey, yang ni kita cuba bagi tengok siapa yang boleh jangan laju, kita bagi 10 saat Ego. Okey, 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa siap angkat tangan? Okey, cikgu Haris. Haris. Okey, Haris. Jawapan bagi soalan yang terakhir. 8,568. 8,568. Ya. Okey. 68 ke 98? 68. Okey. Tahniah. 68. Bagus, tahniah. Okey, tahniah. Haris juga dapat jawab dengan baik. Tahniah untuk Haris. Okey. Jadi maksudnya soalan yang kita kemukakan berdasarkan kaedah yang kita menjawab tadi, semua dapat menjawab dengan baik. Tahniah untuk semua murid yang ada dalam talian dan juga di rumah. Tahniah kepada anda semua dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM di mana mata pelajaran kita adalah Matematik tahun 5 bersama dengan Cikgu Syahril. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan untuk kita ketahui apa faedah mudah dan faedah compound. Ya. Benda yang kita nampak ada perbezaan. Okey, memang ada perbezaan antara kedua-duanya. Baik, faedah mudah ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh yang tertentu. Okey. Okey, itu faedah mudah. Jadi kita akan tengok perbezaan dia. Dan faedah compound ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Okey. Okey, apa beza? Mungkin nampak ada kekeliruan di situ kan? Jadi kita akan tunjukkan perbezaan antara faedah mudah dan juga faedah compound. Okey. Baik, ini contoh jadual faedah mudah dan faedah compound, Sean. Baik, yang pertama, kalau kita simpan sebanyak RM2,000, okey, kita akan dapat kadar faedah yang diberikan oleh bank sebanyak 2%. Kita akan cari nilai faedah dia, iaitu 2/100 didarabkan dengan RM2,000, kita akan dapat sebanyak RM40. Ya. RM40 ini kita panggil sebagai faedah mudah. Okey. Okey, pada tahun yang pertama. Dan bila kita tambahkan duit daripada RM2,000 dan kita tambahkan dengan RM40, kita akan dapat RM2,040. Okey, baik. Okey, dan duit ini kita tak keluarkan. Okey. Kita terus bawa ke tahun yang kedua. Jadi pada baki awal tahun yang kedua kita dah ada RM2,040. Bank bagi lagi 2%. Jadi kita akan dapat pengiraan dia, kita akan dapat RM40.80. Ya. Okey. Jadi ini yang kita panggil faedah compound. Faedah yang pertama, tahun yang pertama dipanggil faedah mudah dan tahun yang berikutnya adalah faedah compound. Okey, baik. Itu perbezaan antara faedah mudah dan faedah compound. Dan bila kita nampak yang bakinya, bila kita tambahkan, kita akan dapat sebanyak RM2,080.80. Dan duit pada tahun yang ketiga, kita akan bawa duit baki tu, kita bawa ke tahun yang ketiga, kita akan dapat RM2,080.80. Ya. Okey. Jadi bank bagi lagi 2%. Kita akan dapat sebanyak RM41.60, iaitu kadar faedah bagi 2% daripada RM2,080.80. Jadi kita tambah lagi, kita akan dapat duit pada akhir tahun yang ketiga sebanyak RM2,122.40. Okey, baik. Jadi maksudnya Sean di sini, pada tahun yang pertama kita akan dapat faedah mudah. Ya. Pada tahun yang kedua dan ketiga dan seterusnya kita panggil sebagai faedah compound. Okey. Dan sekiranya mungkin ada pertanyaan, kalau kita keluarkan duit faedah yang kita dapat pada tahun yang kedua, apa akan berlaku? Cikgu. Mungkin ada orang tanya kan? Baik, bila kita keluarkan faedah yang kita dapat pada tahun yang kedua itu, dia akan jadi kembali kepada faedah mudah. Itu maksudnya. Sebab faedah asal tu kita dah ambil dah, Ya, keluar. betul. Okey. Jadi kalau kita keluarkan, dia akan jadi faedah mudah balik. Dia akan kira macam biasa balik. Dan tahun yang berikutnya, dia akan jadi kepada faedah compound. Maknanya kalau setiap tahun kita keluarkan faedah tu, dia masih akan kekal sebagai faedah mudah lah. Ya, betul. Okey, faham. Jadi untuk dapatkan faedah compound ni, akan diistilahkan faedah compound ni, kita tak keluarkan duit tersebut. Okey. Kekal je. Berapa tahun pun, pada tahun yang pertama saja dianggap sebagai faedah mudah. Okey, baik, Itu cikgu. perbezaannya. Ya. Okey, jelas? Jelas, cikgu. Okey, jelas. Jadi kalau ditanya tentang faedah mudah dan faedah compound, itulah perbezaan antara keduanya. Jadi kita kena ujilah. Kena uji. Kena, cikgu. Setiap yang kita ajar, kita kena uji supaya kita tahu sama ada mereka faham ataupun tak. Ya. Jadi kita uji murid yang ada dalam talian dan juga murid yang ada di rumah. Baik, Okey. kita tengok di sini latihan untuk hari ini. Wang yang kita simpan bagi tahun yang pertama RM6,000. Bank bagi kat kita 3%. Okey. Okey, 3%. Cari dulu nilai faedah. Okey, kita buka untuk pengiraan sekarang. Okey, kita bagi 10 soal, cikgu. Betul, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, masa dah tamat. Siapa nak cuba jawab? Okey. Kasih angkat dengan laju, Kasih. cikgu. Ya. Okey, kasih. Okey. Berapa jawapannya? Kasih. Nilai faedah jawapannya ialah RM180. RM180. Betul ke? Macam mana cara pengiraan tadi yang kita belajar? 3/100 didarabkan dengan RM6,000, kita akan dapat nilai faedah tersebut, iaitu sebanyak RM180. Betul. Tahniah, kasih. Tahniah. Hebat, dia ingat yang kita belajar sebelum ni. Bahagia. Baik. Jadi bila kita dah dapat nilai faedah, kita tambahkan balik dengan wang simpanan. Ya. Okey. Jadi simpanannya RM6,000 tambah dengan RM180, kita akan dapat
RM6,180. Okey, duit ni kita buat apa, Sean? Dia nak simpan lah Ego. Simpan, kita jangan keluarkan. Tak nak. Okey, sebab kita nak dapatkan faedah compound. Ya. Kita bawa ke tahun yang kedua. Tahun kedua duit kita akan ada sebanyak RM6,180 dan kadar faedah dia 3% juga. Okey, jadi kita cari jawapan. Boleh mula kira sekarang. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pepek. Masa dah tamat. Siapa yang nak cuba jawab? Okey, Syakir angkat tangan. Syakir. Tapi kita lupa, Sean. Ganjaran untuk kasih. Oh ya, okey. Ada di sini, Go. Okey, Ini untuk kasih dulu. Kasih. Alright. Baik. Syakir, jawab untuk yang kedua. Apa jawapannya, Syakir? Jawapan nilai faedah ialah RM185.40. Okey, kita tengok jawapan Syakir ya. Berapa jawapannya? RM185.40. Betul, Syakir. Betul. Tahniah. Okey, tahniah. Iaitu 3/100 darab dengan RM6,180 dapat RM185.40. Okey, kita bagi ganjaran, Sean. Okey, untuk Syakir. Terima kasih, Syakir. Okey, tahniah Syakir. Jadi jumlahnya kita akan ada RM6,365.40. Jangan keluarkan. Kita bawa ke tahun yang ketiga. Ya. Okey, akan ada duit sebanyak tu dan kita bank berikan lagi faedah 3%. Okey, cuba cari jawapan. Okey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa nak bagi jawapan untuk soalan yang terakhir ini? Okey, Syahir yang angkat tangan, Ego. Okey, Syahir. Silakan Syahir jawapan. Nilai faedah jawapannya ialah RM191. RM191. Betul, Syahir. Okey, tahniah untuk Syahir. Kita bagi satu ganjaran untuk Syahir. Dan jumlah seterusnya kita akan nampak makin bertambah. Sebab apa? Duit simpanan kita dah bertambah di situ. Jadi kita akan dapat RM191 pada nilai faedah bagi tahun yang ketiga. Dan jumlah kita akan ada sebanyak RM6,556.40. Baik, duit tu kita bawa ke tahun yang keempat. Jangan keluarkan, biar bertambah duit terus kita. Tengok jawapannya macam mana, Ego. Ya? Kita terus tengok jawapannya macam mana. Okey, kita tengok apa baki akhir tahun. Baki akhir tahun. Okey. Kita buka untuk kita buka terus, Ego. Buka terus. Okey, so jawapannya kita akan dapat RM196.70. Ya. Okey, jadi jumlah keseluruhan bila duit kita simpanan makin banyak dan faedah dikeluarkan, kita akan dapat jumlah kita akan bertambah dan akhirnya kita ada RM6,753.10. Wow. Okey, terima kasih Cikgu. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, boleh tak Cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang Cikgu dah kongsikan? Okey, jadi secara keseluruhannya kita dapat belajar bagaimana kita bezakan antara faedah mudah dan faedah compound dan apa beza antara simpanan dan pelaburan. Dan di situ kita nampak murid-murid yang berada bersama kita dapat menjawab dengan betul melalui pengiraan yang tepat. Dan bagaimana pula prestasi mereka, Ego? Adakah baik ke? Nak bagi berapa ganjaran ke? Macam mana, Ego? Mengikut prestasi keseluruhan, saya bagikan cemerlang. Cemerlang kepada anda semua. Dan sekiranya mereka yang ada dalam talian dan juga yang mereka menonton di rumah, sekiranya mereka ingin dapatkan latihan pengukuhan, dari mana mereka boleh dapatkannya? Jadi untuk murid-murid yang berada di rumah dan juga dalam talian ataupun di mana saja, untuk dapatkan semua berkaitan dengan apa yang diajar, boleh dapatkan daripada Pelantar Delima KPM. Okey, terima kasih Cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton, hal-hal yang memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.